Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada lecturer saya iaitu Dr. Azhar dan kawan-kawan saya. Nama saya Syamhudi bin Afifuddin, nombor matrik A19A1138. Membincangkan tentang penyebab utama pinjaman yang tidak berbayar yang terdiri daripada keluaran dalam negara kasar rendah, berlakunya inflasi, pendapatan isi rumah yang berkurang dan kadar faedah yang tinggi. Sebab utamanya berlakunya pinjaman yang tidak berbayar ialah KDNK yang rendah. Apabila berlaku kejatuhan ekonomi dalam negara, akan menyebabkan KDNK dalam negara akan berkurang, iaitu jatuh. Hal ini, bank tidak mampu untuk membayar hutang mereka dalam jangka yang telah ditetapkan. Yang kedua ialah inflasi. Inflasi merupakan masalah yang berlaku di dalam sesebuah negara. Apabila sesebuah negara mencapai kadar inflasi yang tinggi, peminjam akan menghadapi kesukaran dalam membayar balik pinjaman yang dibuat oleh mereka. Ini kerana berlaku peningkatan dalam kos modal dalam pembiayaan mereka. Sebab utama yang seterusnya ialah kadar faedah yang tinggi. Jika kadar faedah yang tinggi dinaikkan, maka kadar pinjaman juga akan dinaikkan. Apabila institusi kewangan meningkatkan kadar pinjaman, mereka secara tidak langsung meningkatkan komitmen peminjam-peminjam dan mengurangkan keupayaan para peminjam dalam membayar balik pinjaman mereka. Akhir sekali, pendapatan isi rumah yang berkurang. Daripada penurunan kadar pertumbuhan ekonomi dan pendapatan isi rumah akan menyebabkan peminjam tidak boleh membayar semula dalam tempoh yang telah ditetapkan. Bila pendapatan isi rumah telah mencapai satu jumlah pendapatan yang sesuai, maka kemampuan peminjam untuk membayar balik pinjaman mereka adalah lebih tinggi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Azri Iskandar bin Fadlun memegang nombor matriks A19A0080. Saya ditugaskan untuk menerangkan langkah penyelesaian bagi isu pinjaman tidak berbayar. Ini merupakan 4 langkah penyelesaian untuk mengatasi isu pinjaman tidak berbayar, iaitu menyimpan profil pelanggan, mengoptimumkan perkhidmatan undang-undang, melancarkan program kualiti data pemulihan cagaran dan pengurusan cagaran. Pertama sekali adalah dengan menyimpan profil pelanggan. Data yang lebih baik bermaksud pengambilan risiko dan profil pelanggan yang lebih baik, menggabungkan maklumat mengenai aset kewangan dan tingkah laku kewangan, dan penggunaannya dapat membantu menyeimbangkan tahap perindustrian yang tinggi dalam sekumpulan tindakan yang ditentukan sebelumnya untuk pelanggan yang bernilai rendah dan pendekatan yang dipesan lebih awal untuk yang bernilai tinggi. Hal ini adalah untuk mengurangkan kos dan masa untuk pemulihan. Seterusnya dengan mengoptimumkan perkhidmatan undang-undang. Mengoptimumkan dan menggunakan model pampasan berdasarkan nilai bergantung pada nilai yang dipulihkan dengan berkesan dapat menyebabkan perbelanjaan undang-undang dikurangkan sebanyak 20 hingga 30% bersama dengan keuntungan pada keseluruhan masa pemulihan. Selanjutnya, dengan melancarkan program kualiti data pemulihan cagaran, memanfaatkan maklumat yang ada mengenai perjanjian jaminan dan menentukan program kemalangan khusus akan meningkatkan set data jaminan untuk mengatasi strategi pemulihan dengan lebih baik. Akhir sekali adalah dengan pengurusan cagaran dengan menggunakan analisis lanjutan untuk menggabungkan maklumat mengenai nilai hartanah, jaminan, peminjam, penjamin iaitu penilaian maklumat lelong dapat memantau penyusutan yang tidak dijangka. Pengurusan cagaran yang lebih baik dapat mengurangkan kerugian pinjaman pada kedudukan cagaran sebanyak 5 hingga 10%. Sekian daripada Azri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Nur, nombor matrik A19A0341. Okey, saya akan menceritakan bagaimana kami mencari sumber untuk mengenal pasti punca dan cadangan penyelesaian. Okey, kumpulan kami menggunakan 2 sumber, iaitu sumber internet dan sumber jurnal untuk isu yang dikaji. Daripada sumber internet yang sahih, kami dapat idea berkaitan punca dan langkah penyelesaian yang boleh diambil untuk memastikan isu pinjaman tidak berbayar boleh diselesaikan. Kami menggunakan ilmu ini sebaik mungkin untuk menerangkan isu yang kami bangkitkan. Terdapat beberapa sebab bagi isu pinjaman tak berbayar dalam jurnal yang kami telah jumpai. Antaranya ialah faedah yang tinggi, KDNK yang rendah, penilaian kredit yang lemah, inflasi, pengangguran dan pengeluaran pinjaman yang tidak benar terhadap sektor pertanian. Kesemua punca itu kami dapat daripada satu jurnal iaitu European
Journal of Business and Management yang bertajuk Reasons and Effects of Non-Performing Loans in the Banking Industry of Pakistan. Dalam jurnal tersebut, kami lebih menekankan isu yang kami kaji, iaitu isu pinjaman tidak berbayar. Tanpa rujukan kami, mungkin sedikit sukar untuk mencari ilmu dan maklumat tentang isu pinjaman tidak berbayar. Apa yang saya boleh katakan, untuk mencari ilmu adalah mudah selagi kita berusaha untuk mencari. Jikalau tanpa usaha, pastinya sukar untuk mencari ilmu. Selain daripada jurnal, kumpulan kami juga menggunakan internet dalam pencarian ilmu kami. Dan saya akan menyerahkan bahagian seterusnya kepada rakan saya, iaitu Harith. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Haris bin Azmi. Nombor matrik saya A19A0347. Saya akan mengulas sumber artikel yang telah kami gunakan yang didapati daripada internet, iaitu cara mengatasi pinjaman tidak berbayar. Yang pertama, menyimpan profil pelanggan. Sebagai contoh, nama dan butiran untuk dihubungi, sejarah transaksi, komunikasi dan bersama pelanggan dan sebarang maklum balas. Yang kedua, mengoptimumkan perkhidmatan undang-undang. Mengoptimumkan dan mengamalkan model pampasan berasaskan nilai bergantung pada nilai secara berkesan. Ia boleh menyebabkan pembelanjaan undang-undang dikurangkan sebanyak 20 atau 30% seiring dengan faedah pada keseluruhan masa pemulihan. Yang ketiga, melancarkan data pemulihan cagaran program kualiti. Memanfaatkan yang ada maklumat mengenai perjanjian cagaran dan menentukan kemalangan khusus program akan meningkatkan cagaran set data untuk pemulihan alamat yang lebih baik dan strategi. Yang keempat, pengurusan cagaran. Dengan menggunakan analisis lanjutan untuk menggabungkan maklumat mengenai nilai hartanah jaminan penjamin, iaitu penilaian susut nilai yang tidak dijangka. Pengurusan cagaran yang lebih baik dapat mengurangkan kerugian pinjaman pada kedudukan cagaran sebanyak 5 atau 10%. Sekian, terima kasih. Nama diberi Muhammad Saiman bin Azlan, matrik nombor A19A0346. Sekarang saya akan menjawab persoalan mengenai kebolehpercayaan suatu sumber. Jadi, sumber yang kami gunakan adalah khabar berita. Khabar berita boleh didapati melalui pelbagai cara. Jadi, kami perlu menilai dan memahami setiap sumber yang kami perolehi. Jadi, agak sukar untuk mendapatkan kebenaran yang tunggal kerana telah terdapat pelbagai kaedah untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Sebagai contoh, sumber berita. Berita harian online telah memberitahu bahawa nisbah pinjaman tidak berbayar bank telah meningkat tahun demi tahun. Berita harian online adalah contoh bahawa berita boleh dipercayai kepercayaannya. Seterusnya adalah akal dan panca indera. Melalui akal dan panca indera yang sihat, kita akan menjumpai pelbagai kaedah untuk menyelesaikan permasalahan kita. Oleh itu, perlulah kita menilai dengan teliti untuk memastikan sumber yang kita peroleh itu adalah sahih ataupun benar. Sebagai contoh, berita harian telah memberitahu bahawa Bank Negara Malaysia BNM telah menasihatkan kita untuk rujuk kepada bank-bank yang lain jika terdapat kesukaran dalam membayar pinjaman. Oleh itu, kita perlulah menggunakan panca indera dan akal untuk menilai mengenai kaedah-kaedah yang telah ditawarkan oleh pelbagai jenis bank untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Seterusnya adalah untuk kita menilai sumber yang kita perolehi tersebut. Penting untuk kita untuk mengambil sumber yang berada di peringkat yakin. Jika kita menggunakan sumber yang selain daripada yakin, sebagai contoh zon ataupun waham, kita perlu memeriksa dengan lebih teliti mengenai kesahihan berita tersebut kerana mungkin terdapat sedikit atau sebarang permasalahan mengenai sumber tersebut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Muhammad Karol Anwar bin Ishak, matrik nombor A19A0354. Okey, hari ini saya akan ceritakan kaedah pembayaran ilmu berdasarkan isu yang kami kaji, iaitu pinjaman tidak berbayar. Okey,
kaedah permulaan ilmu yang kami gunakan adalah kaedah induktif, di mana kaedah induktif ialah penalaran dari kes-kes khusus kepada kesimpulan atau rumusan umum. Ia merupakan sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal-hal yang khusus kepada kesimpulan yang bersifat barangkali. Ia juga dikenali sebagai logik moden. Okey. Sebagai contoh, dalam isu kami pinjaman tidak berbayar, kami mencari fakta-fakta di internet, di mana fakta-fakta ini yang kami cari adalah fakta-fakta yang benar, di mana fakta-fakta ini juga dikeluarkan oleh pihak bank, oleh menteri, oleh kementerian. Jadi fakta-fakta yang kami berikan boleh dipakai guna. Pada fakta ini kami akan mengeluarkan kesimpulan, di mana kesimpulan kami ini adalah sebuah kebarangkalian, di mana kesimpulan kami ini mungkin akan adalah perkara yang betul atau tidak. Itu saja, sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aidi Azhar bin Muhammad Zalani. Nama matrik saya ialah A19A0323. Okey, bahagian saya ingin menerangkan persoalan berkaitan justifikasi dan rasional. Mengapa sumber dan kaedah berikut digunakan? Okey, pada pendapat saya, sumber-sumber yang digunakan dalam perbincangan ini seperti sumber internet, sumber dari jurnal serta lain-lain sumber saling berkait dengan isu perbincangan ini, iaitu isu pinjaman tidak berbayar. Justifikasi merupakan bukti atau sebab yang menegaskan kebenaran dan berlakunya fakta atau keadilan tindakan yang diamalkan. Okey, dalam konteks ini, justifikasi berkaitan sumber internet serta jurnal. Justifikasi yang boleh saya nyatakan untuk sumber internet ialah sumber yang sahih yang diterbitkan oleh negara. Berikut. Sebagai contoh, negara Malaysia menyatakan peratusan pinjaman yang tidak berbayar setiap tahun menjadi alasan yang kukuh dan dipercayai untuk dijadikan sumber rujukan kerana fakta tersebut diterbitkan oleh pegawai negara berikut. Selain itu juga, saya menyokong sumber jurnal yang digunakan dalam perbincangan ini. Hal ini kerana jurnal tersebut mendapat pengiktirafan dari pengetahuan antarabangsa. Saya rasa itu sahaja penerangan saya berkaitan soalan ini. Okey, terima kasih.